Hai, Assalamualaikum kepada semua fans Harimau Melaya. Hari ini secara eksklusif kita bersama dengan salah seorang ini Ultras dari Perak FC iaitu Faiz. So Faiz, apa khabar Faiz? Okey, alhamdulillah lah khabar baik. Begitu je lah dengan keadaan sekarang ni. Kita harap semua baik-baik je lah kan. Mm-hmm. Itu je lah kot kan. Okey, sekarang ni kita straight to the point je. Boleh, boleh. Apa macam mana dengan keadaan Perak sekarang ini dari segi Ultras sendiri? Apa yang Ultras lihat dengan keadaan Perak sekarang? Okey, kalau untuk pendapat yang untuk generalnya lah ataupun umumnya lah kan, kita dapat lihat ketidakadilan yang berlaku pada sistem yang berlaku sekarang ni untuk jatuh kepada Perak FC. Sebab kita sendiri tahu benda ni berlaku ataupun terjadi bila ada peralihan daripada kerajaan kepada swasta. So kita dah nampak benda ni berlaku daripada last year. Ketika itu Papa telah menswastakan Perak. Ketika itu kita tengok ada salah seorang iaitu CEO kita iaitu Rizal bergolok dengan keadaan player tak ada gaji dan sebagainya. So apa yang saya boleh cakap dan apa saya nampak sekarang ni, perjalanan Perak FC ni ataupun Perak sendiri kita dah tak nampak dah di mana hala tujunya sekarang ni. Adakah masih lagi bertahan ataupun masih lagi mampu berjuang ataupun terkubur seperti mana sahabat kita iaitu di Perlis sendiri. Okey, kalau kita tengok macam Faiz sendiri, Faiz tengok secara realistik sebab Faiz orang Ultras kan. Tengok Perak ni untuk season ni memang akan stay ataupun ada miracle akan jadi ataupun akan merosot terus turun menjunam. Okey, kalau bagi saya lah sebagai seorang penyokong Perak, mestilah kita nak ada satu keajaiban yang berlaku. Bukanlah keajaiban pun, maknanya dalam satu kata lain, kita mengharap ada kebaikan yang terjadi lepas isu-isu yang berlaku. So kalau untuk saya meletakkan sesuatu tu, saya tak ada hak sebab saya tidak berada di kalangan pengurusan. So apa yang saya boleh cakap untuk dalam satu keadaan tu, memang kita tak nampak jalan dia. Kita tak nampak adakah Perak masih lagi boleh bertahan ataupun terkubur ataupun hanya menyelesaikan sisa baki untuk tahun ni saja di Liga Perdana. Okey, macam Ultras sendiri, ada tak perbincangan dengan, tak silap saya sebelum ni IMC pemilik baru Perak ada buat perbincangan dengan dialog dengan fans. So masa tu Faiz ada, Ultras Faiz bersama dengan tim Ultras ada perjumpaan sekali tak dengan IMC? Oh, itu macam PNC sangat kan, tapi tak apalah. Kita ada hantar wakil di sana. Sebab kita dijemput juga untuk menghadiri perbincangan tersebut. So ada wakil kita bersama ketika kita pada petang itu di lokasi yang telah ditetapkan lah. Memang ada wakil kita bersama untuk melihat ataupun mendengar kata-kata daripada pihak pengurusan sekarang, iaitu daripada IMC sendiri tentang perjalanan mereka mengambil alih Perak FC itu sendiri. So kalau so berdasarkan dialog tu, apa yang dapat dari dialog tu dari? Okey, kalau kita nak cakap pun tak boleh sebab aib pasukan sendiri kan. Kita tak nak cerita kelemahan pasukan kita, tapi kalau mengikut apa yang dibicarakan di situ, kita nampak mereka ada perancangan-perancangan yang terbaik untuk Perak FC sendiri. Erti kata lain, mereka memang berani untuk mengambil Perak FC, untuk menanggung segala-galanya ataupun senang cerita untuk membangkitkan Perak FC itu sendiri. Maknanya di antara percakapan di antara peminat dan pengurusan ada manisnya di situ. Tetapi selepas beberapa isu yang kita dengar, kita nampak, kita lihat, kita rasa macam apa yang sebenarnya berlaku kan. Sebab kita sendiri tahu untuk satu keadaan, saya rasa bukan penyokong Perak sahaja ataupun siapa-siapa pun tahu isu yang telah berlaku di Perak itu sendiri. Tetapi IMC mengambil satu langkah yang drastik ataupun berani kerana sanggup mengambil Perak itu sendiri. Untuk saya rasa dia berani, tapi keberanian dia membuatkan
isu ini terjadi? Adakah betul dia berani ataupun sekadar mengambil Perak FC di belakang takbir atau sebagaimana? Saya tak tahulah nak cakap macam mana kan. Tapi kita nampak sendiri beberapa post daripada pengurusan ke ataupun daripada staff-staff ataupun daripada player tu sendiri, maknanya masih lagi tidak berganti. Mengikut pada kata-kata ketika perjumpaan tu, mereka bersedia, mereka ada wang untuk menyelesaikan masalah. Tetapi bila terjadi macam ni, kita sebagai penyokong tak tahu nak cakap apa. Adakah dipermainkan ke ataupun mengambil kesempatan atas Perak ke atau apa ke, kami tak tahu. Untuk dalam satu keadaan tu lah. So kalau kita melihat situasi apa yang berlaku di Perak ni, dia seolah-olah seperti pernah berlaku sebelum ni kepada Perlis. Pada nampak macam tu. And macam saya kata macam tadi, macam katakan IMC masa pada mulanya katanya nak sanggup, berarti dia keluarkan 11 ke 15 juta untuk beli Perak. Tetapi persoalan yang menjadi tanda tanya ramai sekarang ni, duit itu belas-belasan juta itu adakah ia memang betul atau sekadar on paper? Secara kalau Faiz sendiri rasanya. Okey, faham. Okey, kalau untuk yang kita sedia maklum, benda tu hanya berlaku di atas mulut sahaja. Maknanya mulut ke mulut ataupun daripada postage daripada fan-fan lain dan sebagainya. Untuk bukti pembelian ataupun hak milik bertukar tu, tak ada siapa tahu. So berapa nilai Perak FC tu sendiri pun tiada siapa tahu, melainkan pengurusan sahaja. So untuk soalan yang ini saya tak mampu untuk katakan apa-apa sebab kita tak ada bukti. Sebab contohlah kalau saya cakap diorang beli Perak tu 5,000 ke 10,000 ke kan, atas kertas ataupun atas mulut saja, nanti saya akan tambahan. So untuk isu ni memang saya tak boleh nak cakap dan tak banyak cakap sebab dalam satu keadaan kita tak nampak pun. Maknanya pihak contoh sebelum IMC mengambil alih, kita ada dengar Copa ingin mengambil alih untuk Perak FC. Di situ ada juga posting-posting daripada pihak Copa sendiri ataupun daripada Perak atas dasar untuk pembelian tu tidak dapat persetujuan. Maknanya kat situ kita nampak nilai tu tinggi. Tetapi kita pun tahu IMC pun dia ada kelebihan masing-masing, tapi Copa pun ada kelebihan masing-masing. Tapi dalam satu keadaan, bagaimana Copa itu boleh menolak ataupun tidak bersetuju dengan syarat-syarat yang ditetapkan, tapi IMC berani mengambil syarat-syarat itu. So kita tak tahu ada apa yang sedang berlaku ke. Yang berlaku sekarang ni lah kiranya antara IMC dan ataupun PAFA sendiri, mereka sahaja yang tahu apa yang sedang berlaku lah. Maknanya berapa pembelian ataupun notis-notis untuk beritahu, adakah sekadar di kertas ataupun di mulut ataupun bercakap saja. Kalau nak bercakap, saya pun bercakap ya aku dah beli Perak 15 juta. Tapi kita tak tahu realitinya sebab benda tu tak diwartakan. Contoh kita tengok pada Liga luar negara yang terbaru ni adalah kes Chelsea. Di situ kita nampak ada satu pembeli daripada Arab, dia declare kalau dia nak beli dengan harga sekian. Walaupun dia sekadar berkata-kata, kita boleh baca contoh dia cakap ketika itu dia nak beli 200 bilion contoh lah kan, seingat saya lah kan, dia tetap meletakkan satu harga untuk mereka tahu berapa nilai pasukan itu sendiri. Tapi untuk PAFA ataupun untuk IMC ataupun Perak itu sendiri, kita tak tahu berapa nilai sebenarnya. Yang saya dapat tahu hanya pengurusan saja antara pihak PAFA dan pihak IMC sendiri saja yang tahu berapa nilai pembelian itu. Okay. Saya pun tak sure, tak pasti jugalah apa yang jadi dengan Perak sekarang ni. Sebab berdasarkan baru-baru ni, kalau saya tak tahulah kalau Pak Is ada baca dengan artikel yang kita orang buat dan video, kita ada berjumpa dengan budak-budak belia, dengan salah seorang staff. Dia orang ni hidup sengsara ni. Yang staff ni 7 bulan tak dapat gaji, yang player tak dapat sebulan lebih, plus dengan tak pernah main sekali. So ada nampak macam sendiri, IMC sendiri macam tak ada ambil kisah dan beri banyak kali dah bagi janji-janji palsu ni, nak bayar gaji sekian-sekian date tapi tak dapat. So sebagai penyokong, adakah still nak teruskan bersama IMC ataupun Perak perlukan pemilik baru kalau macam ni punya cerita? Okey, kalau
untuk keadaan inilah, bagi saya kita tak ada masalah pun untuk bersama dengan IMC sekalipun ataupun dengan pemilik baru. Tetapi dalam satu keadaan tu kita nak tengok blueprint mereka. Macam sebelum ni mereka katakan mereka boleh survive hingga 1 tahun ataupun 2 tahun. Tapi sekarang ni kita nampak dalam satu keadaan tu kita dah dengar cerita lah baru beberapa bulan tapi player dah terdapat gaji apa semua. So bagi saya kalau betul pihak IMC tidak mampu menanggung, saya rasa baik lepas tangan, lepas jawatan dan beri kepada mereka yang betul-betul ingin memiliki Perak itu sendiri. Sebab kita pun tahu costing untuk Liga Perdana, kalau tidak silap saya lah kan, average paling sedap untuk kita keluarkan duit untuk sebulan maybe dalam 2 juta, 3 juta. Sebab kalau M3 pun diorang pun kita tahu 500,000 pun untuk satu season. Tetapi kalau untuk Liga Perdana sendiri kita tahu mungkinlah untuk average dalam 3 juta. Kita letaklah harga paling rendah lah. Kita letak 3-5 juta. Tetapi kalau untuk Liga Perdana kita tahu sekurang-kurangnya 10 juta. Itu paling basic saja saya rasa untuk tim-tim yang berada di Liga Super. So kalaulah mereka ataupun IMC itu sendiri hanya mampu untuk season ni ataupun untuk season Liga Perdana saja, kenalah untuk satu rezekinya Perak naik ke Liga Super, mesti diorang kena ada persiapan ataupun persediaan yang sebaik-baiknya. Sebab katalah dah naik Liga Super, diorang nak turun balik Liga Perdana. Bagi saya benda itu akan bermasalah lagi juga. Sebab apa? Dari segi kewangan dan sebagainya. So bagi saya kalau IMC itu sendiri tidak mampu untuk meletakkan satu kata-kata yang sepatutnya, bukan sekadar janji, mungkin bersyarat ataupun untuk menyelesaikan masalah yang tertanggung, saya rasa tak ada masalah untuk kita bersama dengan IMC. Sebab siapa pun, sebab kita menyokong negeri kita. So siapa yang sanggup ataupun yang berani untuk mengambil negeri kita, kita patut sokong. Tapi dalam keadaan sekarang ni kita tetap sokong juga, cuma dalam satu keadaan pihak IMC perlu buktikan apa yang sepatutnya diorang buat, bukan sekadar janji-janji. Sebab benda ni pun bukan berlaku pada Perak sendiri. Kalau kita keluar pada skop lain pun masing-masing tak dapat gaji. Contoh kerja lain ke, kerja itu ke, kita pun ada tahu kan. Bila hak seseorang ini kita ambil, benda tu tak sepatutnya berlaku. Sebab itu adalah titik peluh kita buat apa semua. Bila kita ambil hak orang ni, tak baik. So seeloknya kalau IMC tu rasa sendiri diri tu tak mampu untuk menggalas ataupun mengambil, lepaskan saja. Kalau dia lepaskan, akan ada pemilik yang baru. Okeylah, dia settle lah masalah untuk IMC. Tapi kalau dia sanggup lagi untuk meneruskan lagi dengan keadaan begini, orang maki dia lagi, orang nanti terang jadi macam-macam, kita tidak tahu untuk keadaan. Sebab kita sendiri tahu bola sepak itu adalah satu sukan yang paling diminati di Malaysia itu sendiri lah kan. So bagi saya, ya betul, berbanding sukan lain. Tapi kalau dengan keadaan sendiri macam ni, kalau MC tu bersedia ataupun betul dia telah dapat kewangan yang stable, teruskan dan kami pasti akan support. Tapi kalau rasa tidak, lepaskan dan bagi kepada pemilik yang mampu ataupun yang sepatutnya lah untuk meneruskan perjuangan Perak itu sendirilah. Okey, dengan situasi seketika ini, dan saya juga dimaklumkan, sekiranya Perak tak buat bayaran gaji kat hujung bulan ni, pemotongan mata akan mula dikenakan terhadap Perak. Dan jika benda ni akan dikenakan setiap kali, maksudnya dia akan potong selagi tak settle hutang. So kalau kita lihat trend macam ni, kalau potong, tak mustahil Perak akan turun ke M3. Penyokong macam mana? Betul. Penyokong macam mana kalau Perak jatuh M3? Okey, kalau untuk bagi pihak saya lah ataupun pihak Rakan Perjuangan saya, kami tetap akan bersama lah. Sebab itu yang kita bawa, itu yang kita pegang lah selama ni. Orang kata itulah maruah kita, kita kena jaga. Kalau dia turun M3 pun, kita tetap ada. Cuma kalau betul turun M3 disebabkan pengurusan, saya rasa benda ni tak patut berlaku. Betul. Kalau orang kata nasib tidak menyebelahi ataupun kos kita tak ada duit, maknanya kita tak dapat ambil player-player yang hebat ke atau apa pun, kita turun Liga M3,
saya rasa itu bukan jadi satu masalah. Sebab kita tahu kekuatan pasukan kita tak mampu menandingi pasukan lain. Tetapi kalau jatuhnya M3 ke Liga M3 disebabkan isu-isu macam ni, saya rasa tak patutlah yang berlaku. Memang tak patut. Sebab kita pun tahu, saya bukan nak meletakkan Perak ni adalah yang terbaik. Sebab tak ada yang terbaik pun, semua tim terbaik. Cuma Perak salah satu pasukan yang tidak pernah jatuh ke Liga Perdana ataupun Division 2. Dan sekarang dia dah jatuh selepas 100 tahun hidupnya Perak tu sendiri, daripada tahun 1921 hingga ke 2021. Jatuhnya Perak 100 tahun ke Liga Perdana. So kita hampa. Kita bukan nak mengenang sejarah, tapi kita nampak kesedihan berlaku di situ. Tetapi kalau Perak tu sendiri jatuh ke M3, saya rasa benda ni akan menyebabkan ramai yang bersedih ataupun ramai yang tidak puas hati dengan apa yang berlaku. Sebab contoh saya boleh bagi pada Cik Ashraf sendiri. Kalau Cik Ashraf tak mampu untuk menanggung seseorang, buat apa Cik Ashraf nak ambil tanggungjawab tu? Bagi pada mereka yang mampu. Sebab masing-masing dia ada idea ataupun masing-masing ada perancangan. Tetapi kalau perancangan tu dipercayai, baik bagi orang yang bersedia. Tapi rasanya rasa macam ada sinar untuk pasukan Perak. Sebab saya juga difahamkan tadi, hari ni lah, saya ada dapat cerita lah. Katanya Perak kini ataupun ada interested, ada somebody yang interested nak beli Perak ni. So maksudnya akan ada pemilik baru. Okey, yang itu saya tak dapat pun apa-apa info pun. Cuma bual bicara bila kita lepak memang kita ada dengar akan ada ini ambil macam-macam lah. Orang kata contoh saya cakap contoh sekadar Datuk Ali Fikri nak ambil ke, Vida nak ambil ke, kita tak tahu. Tapi mereka berkata, bagi saya kalau benda ni pun berlaku benda yang sama, tak payahlah. Dia bersedia betul-betul. Dah orang kata kewangan tu dah stable, siapa nak ambil alih pun ambil. Sebab apa? Itu pengurusan marketing ataupun perjalanan tim anda tentukan. Kami sebagai penyokong setia, itulah kerja kami. Datang stadium, support bagaimana yang sepatutnya kita buat sebagai seorang penyokong. So bagi saya, kalau betul ada pemilik yang ingin membeli Perak FC, saya tak jadi masalah. Tetapi biarlah perbincangan tu yang terbaik antara pihak IMC dengan pemilik yang baru. Kita tak nak nanti apa yang berlaku ketika ini akan terjadi lagi bila ada pertukaran pengurusan. Saya rasa kalau asyik tukar berarti jadi masalah sebenarnya, bukan kebaikan yang berlaku sebenarnya. So bagi saya accept saja saya accept saja kalau pihak IMC itu sendiri sanggup ataupun bersedia ataupun mampu, saya sanggup je untuk bersama. Kalau ada pemilik baru yang sanggup pun, kita tetap juga terima. Sebab apa? Itu kewajipan kita sebagai seorang penyokong untuk menyokong negeri kita. Okey, Faiz rasa sudah tiba masanya start pada musim ni. Ahli politik dengan bola sepatutnya tak boleh ada lagi orang-orang politik dalam bola sepak ni, atau masih perlukan lagi untuk mencari dana sebagai contoh? Okey, bagi saya lah kan, pendapat orang berbeza-beza. Tetapi kita nak tahu, kita tahu politician ni salah satu orang kata masyarakat ataupun mereka yang diangkat, dan kita tahu dia pun mempunyai berbagai kenalan. Tidak salah jika politician ni nak mengambil bola sepak ni, bagi saya tak jadi masalah pun. Satu sebab apa? Tetapi asalkan dia berminat ataupun memang dia memperjuangkan benda tu, tak ada masalah. Contoh kalau saya sendiri menteri besar ke apa ke, saya memang minat. Saya memang nak Perak ni power dan sebagainya. Apa salah untuk saya turun untuk buat apa yang patut? Tetapi yang kita nampak sekarang ni, politician yang masuk ke dalam bola sepak ni lebih kepada nak mencapai satu KPI tanpa buat kerja. Macam orang cakap lah, kalau hang ambil bola sepak ni, nanti hang tim hang power, orang akan sanjung hang. Macam tu, kita tak nak. Lepas tu bila ada permainan duit dan sebagainya, itu yang jadi masalah. Bagi saya, individu siapa pun nak ambil ataupun berkongsi, tak ada masalah. Politician ke, walhal kita sendiri nampak untuk dalam keadaan, kita tengok orang Johor sendiri, PNJ daripada Kesultanan sendiri boleh ambil, tak ada masalah. Sebab apa? Dia passion dia memang minat kepada bola sepak. Macam kita juga, kalau Encik Ashraf sendiri pun berminat, kami tak ada masalah. Siapa-siapa pun boleh mengambil alih. Tetapi tujuan asal tu
adakah betul untuk memajukan bola sepak ataupun mengambil kesempatan yang ada pada bola sepak itu sendiri. Sebab kalau kita tahu macam ini bukanlah fakta sebenar, tapi kita pernah dengar bila politician ambil alih ataupun ada campur tangan politician, dia jadi banyak cerita. Betul. Kita biasa dengar cerita itu, cerita ini. Itu yang kita tak nak. Kalau betul dia sebagai ahli politik tapi dia berminat bola, dipersilakan. Saya rasa benda tu lagi bagus sebab dia ada kenalan-kenalan yang bagus untuk cari sponsor ke apa. Bagi saya itu adalah satu advantage. Tetapi kalau dia memasuk bola untuk mengambil advantage tu, saya rasa tak payahlah ada politician. Bagi saya 50-50. Nak ambil pun boleh, tak nak ambil pun boleh. Sebab dia bergantung kepada individu tu sendirilah. Sebab kalau politician tu baguslah dapat. Kalau tak bagus, tak baguslah apa yang berlaku. Sebab betul, bagi saya, sebab benda ni dah swasta. Tapi kalau dah perswastaan bagi setiap pasukan, biarlah dia tiada campur tangan dia pada mana-mana pihak. Sebab kalau ada politician, dia akan banyak hal. Politician satu cerita, pihak penggusuran tu satu cerita, pihak sponsor satu cerita. Dia masalah. Dia satu sahaja yang ambil alih. Maknanya kalau macam sekarang ni, kalau memang dah perswastaan dah berlaku, mana biar mereka saja yang menguruskan benda tu. Tak payah ada sangkut paut. Sebab apa? Jadi masalah. Dalam satu kapal tak boleh ada 2 ketua ataupun 3. Jadi masalah. Dia ada satu tu yang betul. Okey, kalau kita tengok sekarang ni kan, rasa-rasa Faiz sendiri, pasukan di Liga Malaysia ni dah bersedia ke untuk diswastakan? Kalau kita tengok, orang kata apa, almost 70 ke 80% masih belum bersedia dengan untuk diswastakan, memandangkan dengan situasi baru lepas COVID apa semua. Tak siapa nak ambil pun. Rasanya betul. Realistik tak tahun depan, realistik tak sepatutnya tahun depan dah fully privatize apa semua kelab dan swasta. Rasanya realistik atau tidak? Bagi saya, untuk yang kita nampak lah kan, macam saya cakap, Perak ni salah satu tim yang stable ketika dahulu. Itu pun masih lagi terawang-awangan. So, saya tak boleh nak cakap, tapi saya rasa tak kot. Sebab isu yang kita nampak ni pun sekarang berlaku pada sahabat kita yang daripada Kuala Lumpur sendiri. Kita pun dengar isu yang berlaku pada Kuala Lumpur. Betul. Sebab bila dah macam tu, saya rasa memang kapasiti untuk lepaskan pada perswastaan tu, saya rasa 50% sahaja akan berjaya. Sebab 50% ni bergantung kepada apa yang akan berlaku lah pada pemilik tu. Kalau pemilik itu betul lah hendaknya. Kalau tak betul, saya rasa memang takkan jadi apalah. Mungkin Liga Malaysia ni pun akan tutup macam tu je lah kot. Sebab kita pun sedih nampak dengan keadaan bola sepak Malaysia sendiri, dengan isu ini, isu referee, player macam ni. Kadang-kadang orang dah muak dengan permainan tempatan sendiri. Walhal pun kita nampak, walaupun kita minat sekalipun, tapi kadang-kadang untuk generalnya kita nampak sekarang ni orang lebih kepada EPL, Champions League ke sebagainya, liga-liga luar. Tapi sebab apa mereka melihat liga-liga luar ni dengan cara permainan yang cantik. Tetapi dengan keadaan Liga Malaysia, saya tak cakap diorang tak bagus. Diorang bagus, itu pasal diorang dapat mewakili apa yang sepatutnya. Tetapi untuk perswastaan, saya rasa untuk dalam 100% tu, saya cuma boleh cakap 40% ataupun 50% sahaja boleh berjaya ataupun kekal ataupun kukuh sesuatu pasukan tu. Sebab kalau nak dapatkan 100% berjaya, saya tak tahulah. Sebab isu yang berlaku sekarang ni di Perak, sebab apa, bila bertukarnya 100%. Kalau Kuala Lumpur, saya tak berapa pasti adakah mereka dah sepenuhnya swasta. Kalau mereka bukan sepenuhnya swasta, maknanya mereka masih lagi ada kerajaan negeri membantu. Itu pun sudah ada isu, apatah lagi untuk menswastakan benda tu. Saya rasa tak tahulah nak cakap lah berjaya ataupun mustahil tidak. Dalam tempoh 5 tahun ni saya rasa mustahil kot. Mungkin boleh dalam 2-3 tahun. 2-3 tahun. Diorang ada duit kan. Tapi untuk the long distance yang kita nampak, saya rasa JDT sajalah yang mampu. Sebab apa, kita pun sendiri tahu pasukan JDT sahaja yang ada stadium, yang ada fasiliti sendiri dan sebagainya. Tetapi di tim-tim yang lain dah tak ada. Masih lagi memakai kerajaan negeri punya, walaupun
kita menyewa ataupun sebagainya. So saya tak boleh nak cakap isu ini, tapi saya rasa kalau betul menjadikan satu itu perswastaan, dengan apa yang saya nampak yang berlaku pada Perak, tak mungkin ataupun tak mustahil akan berlaku pada tim-tim yang lain. Sebab isu gaji, sebab kita pun tahu nilai gaji player berapa. So siapa yang sebab kita tahu kalau champion untuk Liga Super pun tak silap saya untuk satu season 1 juta. Betul. Untuk Liga Super sahaja. Tetapi macam mana dia orang nak uruskan ataupun senang cerita contohlah Perak menang Liga Super, Perak menang 1 juta. 1 juta tu untuk kiraan dalam setengah tahun. Sebab untuk season lah ataupun 8 bulan. Tapi kalau pengurusan untuk 1 bulan tu saja dah keluarkan duit sebanyak sekian-sekian, kita ambil lah 2 juta lah untuk 1 bulan. Macam mana kita nak tampung untuk 8 bulan? Kalau 8 bulan saya rasa dalam 16 juta. Kita cuma menang 1 juta saja. So saya rasa tak berani cakap lah untuk keadaan sekarang ni lah untuk bola sepak lah. Cuma kita mengharap yang baik-baik saja yang berlaku pada Perak ni tidak akan diulang mana-mana pihak-pihak ataupun pasukan lain. Okey, Faiz, itu saja saya rasa untuk hari ini. Terima kasih atas input daripada perspektif Ultras Perak sendiri yang mengharapkan saya pun berharap jugalah at least Perak, sebab Perak ni satu nama gergasi, salah satu gergasi utara, and agak macam sunyi lah kalau dalam Liga Super Perak tak ada kan satu nama besar kan, bila dia turun Liga Super macam tak sonok lah. Orang kata betul, orang kata dalam air tu dia mesti ada gula tak ada, tak sedap air tu. Dia macam tu lah kan. Biasalah lumrah bola sepak ni, kita sokong je mana yang kita mampu sebagai seorang penyokong. Yang selebihnya kita serahkan pada mereka-mereka yang sepatutnya, dan kita harapkan apa yang berlaku pada Perak itu sendiri tidak akan berulang lagi, dan pihak AFC itu sendiri mampu untuk menggalas tanggungjawab, dan jika tak mampu, tukarlah pada mereka yang mampu. Dan kepada tim-tim yang lain, mana-mana yang nak ambil, biarlah bersedia. Jangan rosakkan minat ataupun perjuangan mereka yang menyokong bola sepak. Okey, baik. Itu saja dari saya. Terima kasih Faiz sekali lagi. Terima kasih. Sama-sama.